2022 meninggalkan 1001 kenangan yang terukir dalam sejarah. Suka, duka, gembira, pengiktirafan dan kegemilangan yang dicapai pastinya tidak akan dilupakan. 365 hari yang dilalui mendewasakan kita, menggerakkan atur susun yang lebih bergaya, mengorak kegemilangan yang lebih cemerlang. Kami bawakan coretan di hujung lensa 2022 untuk tatapan dan kenangan kita bersama. Tirai 2022 disingkap dengan kisah duka apabila premis kemas ditimpa musibah dilanda banjir melibatkan ratusan bangunannya terdiri pada tabika dan taska ditenggelami bah di beberapa negeri. Pahang dan Selangor antara yang turut terkesan. Semua agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar berganding bahu melalui misi bantuan pasca banjir kemas prihatin membabitkan 1,256 sukarelawan kaki tangannya. Bukan hanya untuk kerja-kerja pembersihan, malah kerja-kerja pembaikan, peralatan dan pedawai elektrik yang dikendalikan oleh Giat Mara di premis-premis tabika dan taska kemas yang terjejas dilanda bencana banjir, juga rumah-rumah penduduk yang berhampiran. KPLB turut menjadi saluran bagi membantu melicin dan mempercepatkan proses pendaftaran dalam menyegerakan bantuan kepada mangsa banjir yang layak untuk pembaikan dan bina baharu rumah pasca banjir di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia di Pusat Sehenti Tabika Kemas Bukit Canggang, Selangor. Malah, penubuhan Sahabat Komuniti Desa SCOT Jabatan Badan Masyarakat yang melibatkan seramai 5,910 orang dari 196 buah lokaliti seluruh negara turut bersedia membantu menghadapi musim banjir selain turut berperanan untuk membantu menggerakkan aktiviti kemasyarakatan, kesukarelawanan, program keselamatan dan kebajikan penduduk setempat yang dianjurkan oleh pihak kemas agar dapat memberikan kesejahteraan kepada warga luar bandar. Penghujung Mei 2022, sekali lagi kita diduga apabila 180 buah tabika dan taska kemas ditutup sebagai langkah pencegahan dan penularan penyakit berjangkit tangan, kuku dan mulut HMMD di seluruh negara. Namun, kemas sentiasa peka dan memantau serta mengambil langkah proaktif dalam menangani penularan penyakit ini dengan memastikan pendidik masyarakat tabika dan taska sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP. Kemas masih meneruskan agenda pembasmian buta huruf di luar bandar dengan keujian kelas pendidikan literasi fungsian PLF atau kelas membasmi buta huruf yang telah bermula dengan penubuhan bahagian pelajaran dewasa sejak tahun 1961. Malah dengan kolaborasi bersama JAKWA seramai 75 peserta kelas literasi fungsian orang asli dari daerah Gua Musang dan Jeli Kelantan berjaya menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira. Kenangan manis buat pembantu penyediaan makanan atau tukang masak di kemas yang telah banyak menyenggerah tenaga dan idea dalam penyediaan makanan bermutu, sedap dan berkualiti di 6 buah pusat latihan kemas di seluruh Malaysia apabila diterbitkan buku resepi warisan dapur kemas sebagai penghargaan buat mereka. Terdapat 40 koleksi menu masakan tradisional dan moden dihimpunkan dalam buku ini berdasarkan pengalaman hampir 20 tahun dari 16 orang tukang masak di pusat latihan kemas seluruh Malaysia. Warga kemas sekali lagi mengukir sejuman apabila 3 pendidik masyarakat PM Tabika dan Taska Kemas telah terpilih sebagai top 5 bersama peserta lain dari Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di program Cikgu Juara Digital 2022 anjuran MDEC. Kemas tidak pernah berhenti, malah terus membantu memberi sinar untuk menempuh hidup kepada masyarakat, antaranya Insan Kelainan Upaya OKU
Nik Suryati Zakaria yang juga seorang bekas pelajar kelas jahitan sehingga mampu mempunyai perniagaan dalam bidang jahitan dan dinobatkan sebagai ikon usahawan kemas bagi tahun 2022 di program wacana ilmu wanita inspirasiku WINS peringkat negeri Kelantan. 2022 juga menyaksikan seramai 540 orang telah berjaya menamatkan kursus dan mendapat sijil pendidikan awal kanak-kanak SPA bagi melayakkan mereka bergelar pendidik masyarakat dan akan ditempatkan di tabika dan taska seluruh negara yang akan meneruskan kegemilangan dan terus menjadi pilihan utama. Terima kasih tidak terhingga kepada keluarga Malaysia kerana telah memilih Kemas sebagai jenama yang paling dipercayai dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak apabila Kemas telah dipilih sekali lagi sebagai penerima Trusted Brand of the Year oleh Reader's Digest menerusi tabika Kemas paling dipercayai di Malaysia. Ini adalah kali ketiga Kemas menerima anugerah ini. Kali pertama pada 2017, seterusnya 2020 dan 2022. Sekali lagi Kemas mencipta sejarah gemilang. Seramai 18,477 orang beroleh manfaat apabila Kemas memperuntukkan sejumlah 13.5 juta ringgit bagi pelaksanaan program peningkatan taraf hidup keluarga B40 di luar bandar melalui program bantuan Kemas yang diperkenalkan sejak tahun 2016. Jumlah ini melibatkan peserta kelas yang datang belajar memasak, belajar menjahit, bersolek dan belajar seni tangan di Kemas di mana mereka tidak hanya memiliki ilmu, sebaliknya mereka ini dibantu supaya boleh memulakan perniagaan walaupun secara kecil-kecilan. Berita gembira buat warga Kemas apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika menghadiri Perhimpunan Perdana Sambutan 60 Tahun Kemas turut mengumumkan allowance 9,439 pembantu tabika Kemas di seluruh negara dinaikkan daripada RM500 kepada RM800 serta bantuan sara hidup untuk pesara kontrak kakitangan Kemas juga dinaikkan daripada RM300 kepada RM500. Malah sebanyak RM8 juta diperuntukkan sebagai permulaan untuk mendigitalisasi 800 buah tabika atau taska Kemas. Program bantuan Quick Win yang diperkenalkan sejak tahun 2016 telah memberi manfaat kepada golongan wanita. Ianya adalah salah satu inisiatif yang disediakan bagi meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di luar bandar. Malah, kewujudan program baharu dikenali Bengkel Pusat Daya Maju atau KAM di lokasi tumpuan masyarakat khususnya di luar bandar. Seramai 3,000 orang dapat menerima manfaat apabila mereka boleh datang menggunakan mesin jahit yang canggih seperti mesin jahit sulam berkomputer, mesin jahit tepi dan juga mendapat bimbingan dari pemaju masyarakat Kemas yang mahir dalam bidang jahitan untuk memberikan tunjuk ajar. Seluruh anggota Kemas mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas khidmat bakti yang berbahagia Datuk Muhammad Yasir bin Bidin, mantan Ketua Pengarah Kemas ke-11 yang bertukar ke Jabatan Perkhidmatan Awam mulai September 2022. Jasa beliau akan menjadi kenangan buat semua. 2 tahun Hari Potensi Kemas peringkat kebangsaan tidak dilaksanakan secara fizikal akibat pandemik COVID-19 dan untuk tahun 2022 edisi ke-17 ianya kembali dilaksanakan secara terbuka dan Universiti Pendidikan Sultan Idris kampus Sultan Azhar Shah Tanjung Malim Perak telah menghimpunkan lebih 1,000 orang terdiri daripada pelajar dan guru pengiring dari seluruh negara melibatkan penyertaan 8 acara sukan yang dipertandingkan pada tamasya ini. Oktober 2022, seluruh warga Kemas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tuan Amat Kamal Idris Muhammad Nawawi atas pelantikan sebagai Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas ke-12. Buat julung kali ini, Majlis Convocation Kemahiran Malaysia kali ke-13 menyaksikan 7 pelatihnya mendapat diploma lanjutan Kemahiran Malaysia tahap 5 setaraf ijazah, manakala 144 orang tamat diploma Kemahiran Malaysia di KM tahap 3 dan 4 dan 113 tamat sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 2 dan 3 di Akademi Kemahiran Kemas. 2022 juga menyaksikan rakyat Malaysia telah memilih sebuah kerajaan yang akan memimpin negara untuk 5 tahun akan datang.
Kemas di bawah pentadbiran Kerajaan Yang Baharu juga telah dijenamkan semula. Ianya kini dikenali sebagai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Menteri dan Yang Berhormat Datuk Hajah Robiah Haji Ewang sebagai Timbalan Menteri. Penghujung tahun 2022, negara sekali lagi ditimbul musibah banjir di negeri Pantai Timur, Kelantan dan Terengganu. Skuad Kemas Prihatin akan digerakkan bagi membantu kerja-kerja pembersihan apabila keadaan membenarkan nanti. Sebahagian dari catatan 2022 kami rakamkan di sini. Semoga menjadi kenangan dan menjadi nostalgia serta sejarah buat Kemas. Satu semangat, satu pasukan, satu kemenangan.